Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hai anak-anak, mari kita sambung kelas PDPR kita hari ini. Kita sambung dalam masih lagi bab 2 iaitu dalam tajuk 2.7 Impuls dan daya impuls. Anda mungkin pernah mendengar perkataan daya, tapi pernahkah anda mendengar perkataan impuls? Okey. Objektif kita hari ini, pastikan anda tahu menyatakan apa perbezaan impuls dan daya impuls, apakah formula untuk impuls dan daya impuls, dan kita akan lihat kesan daya impuls dalam kehidupan harian kita. Baiklah, sebelum cikgu terangkan lebih lanjut tentang impuls dan daya impuls, mari kita fikirkan sedikit tentang situasi-situasi yang cikgu akan tunjukkan sebentar lagi. Anak-anak, pernahkah anda melihat gambar askar yang sedang melakukan latihan payung terjun? Pernahkah anda melihat bagaimanakah keadaan kaki askar ini sejurus selepas ia mendarat ke tanah? Jika anda perhatikan pada gambar raja, anda akan lihat askar ini membengkokkan kakinya sejurus ia nak landing ke tanah. So kenapa askar ini perlu membengkokkan kakinya? Ataupun kita boleh buat juga situasi, cuba anda lompat dari satu kedudukan yang tinggi, anda akan perhatikan atau anda akan rasakan kaki anda atau lutut anda dibengkokkan sejurus bila anda mahu landing. Kenapa? Kenapa kita perlu membengkokkan kaki kita? Okey. Lihat situasi ni. Okey. Situasi kalau kita di dapur, selalu kita nak buat sambal belacan, kita akan guna losong batu. Dan macam mana kita nak bagi bawang tu pecah? Okay, bawang tu besar macam ni, kita nak bagi dia pecah. Kita akan tumbuk dengan kuat. Kan? Okay, itu situasi yang kedua. Okay, satu lagi, kebiasaannya kalau kita lihatlah mak-mak kita ni selalu kalau kat dapur, bila dia nak tumbuk je bawang, dia akan ambil kain untuk alas. Kenapa kena ambil kain untuk alas? Okey, cuba fikirkan. Baiklah, lihat situasi yang ketiga. Situasi yang ketiga ialah situasi seorang atlet lompat jauh membengkokkan kakinya sejurus ia nak mendarat. Kenapa atlet ini perlu membengkokkan kakinya? Pertama, ia adalah untuk mengurangkan daya impuls ke atas badannya. Okey. Jadi dalam situasi ini, jika atlet ini tidak membengkokkan kakinya, ia akan boleh menyebabkan kecederaan. So, ia ada kaitan dengan daya impuls, dan bila kita sebut dengan daya impuls, dia ada kaitan juga dengan masa hentaman ataupun masa pelanggaran. Okey, marilah kita lihat apakah itu yang dimaksudkan dengan impuls dan daya impuls. Ada dua kuantiti fizik yang akan anda belajar hari ini, impuls dan daya impuls. So, dia ada dua perbezaan dari segi impuls dengan daya impuls ini. So, mari kita lihat apakah perbezaannya. Okey, mari kita lihat apakah sebenarnya perbezaan antara impuls dan daya impuls. Impuls adalah perubahan momentum. Perubahan momentum, maksud sini awak kena ingat balik momentum adalah jisim darab hal laju. So, perubahan momentum ini adalah perubahan momentum dari segi hal laju akhir dengan hal laju awal. Okey, impuls diwakili oleh simbol J sama dengan MV tolak MU. So, kalau awak ingat lagi, MV tolak MU itu sebenarnya adalah perubahan momentum. Ingat balik, momentum adalah formula momentum adalah jisim darab dengan hal laju. So, M ini jisim darab dengan hal laju akhir dan tolak dengan jisim darab dengan hal laju awal. Ini sebenarnya adalah perubahan momentum. Ataupun sama juga dengan FT. Bagaimana kita dapat FT pula? Okey, daripada persamaan F sama dengan MA, iaitu persamaan dalam hukum gerakan Newton kedua, kita tahu F sama dengan MA. Okey, dan kita tahu A ini adalah kadar perubahan, apercutan adalah kadar perubahan laju. So, V tolak U bahagi dengan T.
Dan kita boleh ringkaskan dia jadi MV tolak MU bahagi dengan T. Maaf, kita kembangkan M darab dengan V, M darab dengan U. So kita kembangkan, kita akan dapat F sama dengan MV tolak MU bahagi dengan T. Dan akhir sekali kita akan dapat bila kita bawa T dinaik ke atas, kita dapat FT sama dengan MV tolak MU. So sebab itulah kita dapat impuls ini sama dah juga dengan FT. So dari mana dapat F dengan T ni, iaitu daya darab dengan T masa ni adalah daripada persamaan inilah. Okey, so T itu adalah masa impact. Okey, masa impact. Maksudnya kalau dari segi contoh kita tengok pelari atlet yang lompat jauh tu, masa kaki dia cecah ke tanah itu adalah masa impact. Okey, apakah pula yang dimaksudkan dengan daya impuls? Okay, daya impuls adalah kadar pelanggaran momentum semasa berlakunya pelanggaran ataupun hentaman dalam masa yang singkat. So, bila kita sebut kadar, maksudnya dia akan bahagi dengan masa. Bermaksud perubahan momentum itu akan dibahagikan dengan masa. Okey, so daya impuls adalah sama dengan F. Okey, F tu mewakili daya. F sama dengan MV tolak MU bahagi dengan T. MV tolak MU ini adalah mewakili perubahan momentum. T itu adalah masa impact. Jika kita andaikan MV tolak MU itu adalah pemalar, maka kita akan dapati, okay, jika kita anggap MV tolak MU itu adalah malar atau nilainya constant, malar, maka kita akan dapat F daya berkadar terus dengan 1/T. Bermaksud begini, kalau masa impact itu singkat, okey, maka daya impulsnya adalah besar. Okey, kalau masa impactnya lama, panjang, maka daya impulsnya adalah rendah, berkurang. Okey. Mari kita lihat apakah kaitan hukum gerakan Newton ketiga dengan impuls. Lihat contoh ini, seorang pemain bola sepak hendak melakukan sepakan. Dalam keadaan sebelum ia menyepak bola, sebenarnya ada dua daya yang bertindak terhadap bola itu. Daya tindakan ke atas bola dan juga daya tindak balas ke atas kaki. So kaki yang akan sepak bola kan, kaki pun akan terasa. So ada daya di situ. So bola itu bila kita sepak, dia pasti akan bergerak, dia akan ke hadapan. So ada daya lah. Bila kita push or you pull some object, memang akan kita kenakan daya. So ada daya yang bertindak terhadap bola ini dan ada juga daya yang akan kita rasa dekat kaki. So ini adalah bertepatan dengan hukum gerakan Newton ketiga. Apa hukum gerakan Newton ketiga? Ia mengatakan bahawa setiap daya tindakan terdapat satu daya tindak balas yang sama magnitude tetapi bertentangan arah. So let's say bila orang pemain ini nak sepak bola, dia ada satu daya tindakan ke atas bola itu. Dan hukum gerakan Newton kata ada juga satu lagi daya tindak balas. Okay, yang sama magnitude, maksudnya sama nilainya tapi arahnya bertentangan. Okay. Dalam situasi ini, apabila pemain itu sepak bola dengan kuat, apa yang akan terjadi kepada bola? Cuba bayangkan kalau kita sepak bola dengan kuat. Okey, ia sebenarnya akan menghasilkan impuls yang besar. Kenapa impulsnya besar? Kaitkan balik impuls itu dengan perubahan momentum. Okey, kalau awak lihat mula-mula bola itu halajunya kosong sebab dia dalam keadaan pegut. Tapi bila kita sepak, ada halaju. So halajunya besar lah sebab kita akan sepak bola dengan kuat. Bila disepak dengan kuat, halajunya mestilah akan besar. So perubahan momentum besar, so ia menghasilkan impuls yang besar. So bola itu akan mengalami perubahan momentum yang besar dan dia bergerak dengan halaju yang tinggi. Jadi ini adalah situasi di mana kita akan menambah nilai atau magnitude impuls melalui tindakan ikut lajak. Okey, yang kedua,
Pernah awak lihat satu pelanggaran kereta? Okay. Dalam situasi ini, sebuah kereta berlanggar dengan penghalang. Kereta akan remuk. Sebelum kita nak jelaskan lebih lanjut, kita kena lihat dulu ada dua daya yang bertindak terhadap situasi ini. Pertama, daya tindak balas ke atas kereta, yang disebabkan oleh adanya satu daya tindakan ke atas penghalang. Dan ini bertepatan dengan hukum gerakan Newton ketiga mengatakan setiap daya tindakan terdapat satu daya tindak balas yang sama magnitud tetapi bertentangan arah. Apa yang jadi sebenarnya pada ketika semasa kereta ini berlanggar, kereta akan berlanggar, lepas tu kereta itu akan berhentilah. Kereta itu akan stop. Bila berlanggar je kereta akan stop. So bila kereta daripada mula-mula dia bergerak, dia ada hal laju, kemudian dia akan stop, maksudnya dia akan mengalami perubahan hal laju. So perubahan ini akan menyebabkan berlakunya perubahan momentum. Apa yang terjadi? Tahukah anda sebuah kereta itu bahagian hadapannya dibina supaya ia mudah remuk. Maksudnya bila berlanggar kereta ni dia senang remuk. Sebab apa? Sebuah kereta itu direka dengan zon hadapan itu adalah zon yang mudah remuk. Sebenarnya bila kereta tu bila bahagian hadapan tu mudah remuk, bila berlanggar saja dia akan delay the time. Maksudnya masa impact pelanggaran tu dia akan jadi sangat lama. Lama masa dia. Kalau kereta itu jenis keras, degang macam tu, dia cepat, masa impact dia sangat cepat. Jadi ini menyebabkan daya impulsnya besar. Oleh sebab itulah sebuah kereta itu mempunyai zon yang mudah remuk di bahagian hadapan sebab dia akan memanjangkan masa impact pelanggaran. So bila masa panjang, ia akan mengurangkan daya impuls. So kita boleh kurangkan daya impuls, mengurangkan jugalah kecederaan ke atas penumpang. So dengan itu magnitud daya impuls ke atas kereta dikurangkan. So tindakan ini adalah tindakan yang kita boleh buat untuk mengurangkan daya impuls. So macam mana nak mengurangkan daya impuls? Kita kena memanjangkan masa impact ataupun masa pelanggaran itu kita delay, kita lamakan, kita panjangkan masa itu supaya daya impuls adalah dapat dikurangkan. Situasi yang ketiga, situasi dekat dapur, bila kita nak tumbuk kacang atau tumbuk bawang, kita mesti akan tumbuk dengan kuat. So daya tindak balas ke atas alu ni dia punya pemegangnya lah, dan juga daya tindakan ke atas lesung. So bila kita nak menumbuk, kita akan tumbuk pada lesung. So itu tindakan kita lah, kita akan tumbuk. Dan ada satu daya tindak balas yang akan bertindak terhadap pemegang. So dua-dua daya ini adalah mempunyai magnitud yang sama tetapi arah yang bertentangan bersesuaian dengan hukum gerakan Newton yang ketiga. So alu ni kita akan bergerak dengan pada hal laju yang tinggi. Dia akan dihentikan oleh lesung yang keras. So berlaku dalam masa yang singkat. Biasanya kalau kita nak tumbuk kacang atau nak tumbuk bawang, kita akan tumbuk dengan kuat dan dengan masa yang cepat. Tang. Sebab apa? Sebab kita nak dia cepat pecah. Dia cepat, bawang tu cepat. Bila kita tumbuk tu dia cepatlah pecah. So kenapa kita kena buat dalam masa yang singkat? Kita nak create big daya impuls. Besar, daya impuls yang besar supaya ia dapat memecahkan bawang ataupun kacang. Cuba awak perhatikan kalau awak nak tumbuk bawang, awak pun tumbuk dengan slow sangat. Sudah tentu bawang itu tidak akan ataupun kacang tu tak akan pecah. Sebab tu bila kita nak tumbuk, kita akan tumbuk dengan kuat dan dalam masa yang cepat. So ia akan menghasilkan daya impuls yang besar. So tindakan ini boleh meningkatkan daya impuls dengan mengurangkan masa impact. Hai anak-anak, bertemu kita dalam slot yang kedua. Mari kita cuba selesaikan masalah yang melibatkan impuls dan daya impuls. Kita tengok dulu contoh yang pertama.
Sebiji berbola plastisin berjisim 0.058 kg dilontarkan pada laju 10 meter per saat dan menghentam dinding. Berbola plastisin itu melekat pada dinding. Berapakah impuls yang terhasil pada berbola plastisin itu? Kalau kita boleh doodle, kita lihat, okey, berbola plastisin, okey, kita lontarkan dan ia akan melekat pada dinding. So dia nak cari impuls. Kita ingat balik impuls adalah perubahan momentum, iaitu mv tolak dengan mu. So kita keluarkan dahulu apakah input yang kita ada, apa maklumat yang kita ada. Pertama, dia bagi jisim plastisin dalam 0.058 kg. Kemudian dia kata dilontarkan pada laju 10 meter per saat. So itu adalah dia punya laju awal. Lepas tu dia kata dia akan bola plastisin itu melekat pada dinding. Maksudnya laju akhirnya adalah kosong. Sebab dia dah melekat pada dinding, dia stop dah kat situ. Okey, so laju akhir dia kosong. So berapakah impuls yang terhasil pada berbola plastisin itu? Jadi kita tahu impuls adalah mv tolak mu, maka kita gantikan semua nilainya dan kita akan dapat jawapan dia dalam negatif 0.058 Newton saat. Okey, Newton saat ini adalah unit untuk impuls. Jika awak ingat semula, impuls juga adalah sama dengan Ft. Okay, sekejap ya. Impuls juga adalah kita wakil J sama dengan Ft. Ft. So kalau ingat F tu force kan? Force adalah Newton. Newton unit dia dan T tu mestilah dalam saat SI unitnya. So NS. So unit bagi impuls adalah Newton saat. So nilai dia dapat negatif. Oh, tak apa ke nilai dapat negatif? Tidak mengapa. Ini kerana ini menunjukkan tanda negatif itu sendiri menunjukkan impuls itu sebenarnya arahnya bertentangan dengan laju plastisin. So impuls ini adalah quantity vector. So tanda negatif itu sebenarnya menunjukkan ia berada pada arah yang bertentangan dengan laju plastisin. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Seorang pemain golf memukul bola golf berjisim 45.93 gram pada laju 50 meter per saat. Jika masa impak ialah 0.005 saat, berapakah daya impuls yang dikenakan pada bola golf oleh kayu golf? So kita duduk sekejap, kita ada pemain golf, kemudian ada kayu golf dan bola golf. Okay? So bola golf ini berjisim 45.93 gram. Okay, perlu diingat jika anda ingin memasukkan nilai dalam formula, anda perlu gunakan SI unit. So kita kena convert lah. Kita convert nilai jisim itu, gram itu bukan nilai bukan nilai bagi SI unit bagi jisim. So kita kena convert to kilogram. So bila kita convert kita akan dapat 0.4593 kilogram. Alright. So laju awalnya adalah kosong. Okay, dalam situasi ini, okay, sebelum pemain golf ni nak pukul bola golf, okay, bola golf itu berada dalam keadaan rehat. So dia tidak bergerak. So laju awalnya adalah kosong. Kemudian bila dipukul saja, so ada daya lah, ada daya tindakan dengan daya tindak balas. Okay, so bila dipukul saja, bola golf itu bergerak. Dia bergerak dengan laju 50 meter per saat. Okay, pada dengan masa impact. Okay, masa impact tu masa dia pukul bola tu lah. Dia punya masa pelanggaran antara kayu golf dengan bola golf itu. 0.005 saat. So berapakah daya impuls yang dikenakan pada bola golf oleh kayu golf itu? So kita ingat balik apa maksud daya impuls. Daya impuls adalah kadar perubahan momentum, iaitu mv tolak mu bahagi dengan T. So kita masukkan dalam persamaan, kita tahu nilai jisim, kita tahu nilai laju akhir dan kita juga tahu nilai laju
awal. Masa impact pun kita tahu 0.005 saat, dan straight away terus kita masukkan dalam persamaan, maka kita akan dapat nilai dia 459.3. Okey, berbalik kepada contoh yang tadi, kita akan dapat nilainya positif 459.3 Newton. Tanda positif pada daya impuls ini menunjukkan arah daya impuls itu adalah sama dengan hal laju bola golf tersebut. Jadi kalau kita nak lukis arahnya, ini hal laju, ini bola golf. Let's say ini adalah arah hal lajunya, dan ini juga adalah arah daya impuls. So, tanda positif itu menunjukkan arah daya impuls adalah sama dengan arah hal laju bola golf tersebut. Baiklah, so cikgu dah sertakan 2 video untuk kamu. Satu adalah penerangan tentang impuls dan daya impuls. Yang kedua adalah bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan impuls dan daya impuls. Jadi sebagai pengukuhan, ayo kita lakukan latihan 2.7 pada buku teks. Anda boleh lengkapkan soalan 1 dan 2. Okay, cuba selesaikan dan ambil gambar latihan anda dan sila hantar ke pautan Google Form berikut. Nanti cikgu akan share dalam grup WhatsApp. Okay, so kesimpulannya anda harus tahu membuat perbandingan antara apakah itu impuls dan daya impuls. Jangan lupa apakah unit, kena ingat ya, unit untuk impuls adalah Newton saat, unit untuk daya impuls adalah N Newton. Kemudian anda harus tahu apa kaitan masa impact dengan daya impuls, dan juga boleh menyelesaikan masalah yang melibatkan daya impuls dan juga impuls. Okey, sampai situ dulu. Nanti kita jumpa lagi untuk pembelajaran yang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.